Sila Bentayan. Salam sejahtera, salam impian Johor. Bentayan merafat sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada hari ini. Bentayan juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker atas keizinan untuk Bentayan turut mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2017 pada hari ini. Rakan-rakan yang berhormat sekalian, kita semua berada di sini hari ini kerana kita adalah suara bagi rakyat di luar sana. Kita seharusnya bersuara tanpa takut dan tanpa bermihak. Kerap kali kita dengar pihak sebelah sana yang menekan keperluan untuk membuat polisi yang memalamat untuk menambahkan sokongan kepada kerajaan hari ini. Bentayan tertanya-tanya apa yang sebenarnya lebih penting dalam perbahasan Dewan untuk kepentingan parti atau kepentingan rakyat. Yang berhormat Datuk Speaker, sekali lagi Belanjawan Johor 2017 adalah merupakan belanjawan berlebihan, satu tawaran konservatif yang bermain pada keadaan selamat apabila sekadar berbelanja mengikut zon selesa. Tetapi, adakah kita sudah berusaha secukupnya buat rakyat? Bilakah kita akan mempunyai itizam politik dan keberanian untuk membentangkan belanjawan defisit pada keadaan ekonomi yang suram untuk lebih banyak membantu kelompok bawahan, untuk menunjukkan kita bersama-sama dengan rakyat dalam melayari kesuraman ekonomi ini. Ia lebih daripada sekadar berkata-kata. Kita memerlukan tindakan dan polisi afirmatif dalam keadaan yang sukar ini. Apakah tidak boleh dikurangkan kadar cukai untuk rumah kos rendah, memotong yuran lesen untuk peniaga kecil, penjaja, membantu nelayan dan petani? Belanjawan Pembangunan 2017 telah meningkat daripada ringgit Malaysia 541 juta pada tahun 2017 kepada ringgit Malaysia 763 juta. Peningkatan 222 juta. Akan tetapi, separuh dari peningkatan adalah meningkatan peruntukan bangunan negeri, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 150 juta berbanding tahun 2016 hanya sebanyak ringgit Malaysia 47 juta masing-masing dalam maksud P72 dan P74. Dalam situasi ekonomi suram, adakah ia perbelanjaan yang sesuai berbanding usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat atau kemudahan untuk sejahteraan rakyat? Kita perlu lebih menekankan belanjaran untuk program sosial seperti pendidikan, kesihatan dan program lain yang boleh meningkatkan pendapatan untuk kumpulan dengan izin bottom 60%, iaitu isi rumah berpendapatan 6,000 ke bawah. Jika Menteri Besar ingin dengan izin walk the talk untuk memberikan kepada mereka yang tidak punya apa-apa, ini adalah kumpulan sasaran kita dan masanya untuk kita menggunakan reserve kita pada maklumat yang baik. Politik bukanlah tempat untuk meluaskan kuasa semata-mata, apatah lagi untuk menjadi lubuk mencari kekayaan. Politik adalah platform untuk berkhidmat menjaga kesejahteraan semua rakyat melalui dasar dan pelaksanaan yang berhemat. Kerajaan negeri sepatutnya faham kejayaan tidak lagi diukur dengan jumlah wang yang dimiliki, tetapi bagaimana wang itu dikongsi oleh sekalian rakyat. Justru itu, sebagai sebuah kerajaan negeri, seharusnya setiap pembangunan yang ingin dilaksanakan itu perlulah mempunyai etika. Sebagai contoh, pembinaan sekolah-sekolah rendah di Pulau Sibu, Pulau Au dan pulau-pulau lain. Ini adalah contoh bagaimana jutaan peruntukan yang dikeluarkan tetapi tidak mencapai maklumat beroperasi penggunaan fasiliti yang maksimum. Bangunan setinggi-tinggi tingkat dibina tetapi populasi hanya dia sekitar 200 hingga 300 penduduk saja. Berapa ramai murid yang boleh kita perolehi daripada populasi sebegini? Adakah wajar kita membina bangunan setinggi 3 tingkat yang hanya menempatkan pelajar kurang daripada 20 orang? Yang berhormat Datuk Speaker, sehingga September 2016, indeks harga pengguna bagi barang makanan dan minuman tidak beralkohol bagi negeri Johor telah meningkat kepada 3.8%.
Ini melebihi kadar peratusan nasional sebanyak 3% dan merupakan yang tertinggi sekali di Malaysia. Antara kumpulan makanan yang mengalami peningkatan tertinggi adalah ikan dan makanan laut sebanyak 4.7%, diikuti oleh daging 4.2% dan buah-buahan sebanyak 3.3%. Mengapa harga ikan dan makanan laut meningkat dengan begitu mendadak? Adakah benar sebenarnya kita berhadapan dengan kekurangan bekalan makanan laut ekoran daripada keterbatasan nelayan untuk menangkap hasil laut ekoran daripada projek-projek pembangunan di pesisiran pantai seperti di Forest City, Rapid, Pengerang dan Tanjung Piai? Kerajaan negeri memang ada memberikan bantuan secara hidup kepada nelayan yang terjejas setiap tahun. Tetapi sebenarnya jika kita lihat betul-betul, bantuan tersebut adalah merupakan bayaran pampasan kepada nelayan yang terjejas dengan pembangunan pesisiran pantai. Secara tidak langsung, adakah kerajaan negeri sebenarnya mengakui berlakunya perkara-perkara yang menyukarkan nelayan untuk meraih rezeki harian? Harus disedari bayaran sebanyak ringgit Malaysia 2,000 setahun adalah tidak mencukupi untuk nelayan yang telah kehilangan punca pendapatan. Kerajaan negeri sepatutnya mencari jalan alternatif selain daripada bantuan kewangan. Industri aquaculture yang berimpak rendah terhadap alam sekitar tetapi boleh mendatangkan pulangan lumayan perlu diteroka oleh nelayan-nelayan yang terjejas sumber pendapatan ini. Aktiviti seperti ternakan tiram boleh menjana pendapatan untuk mereka. MUA mempunyai sejarah panjang berkaitan tiram, memandangkan ia adalah merupakan kegiatan ekonomi tradisional di MUA semenjak 100 tahun lalu. Mengambil contoh rumah rakit di MUA, menurut maklumat yang diperolehi, selain daripada pelancong-pelancong yang pergi ke rumah rakit tersebut untuk melihat peternakan tiram dan merasai tiram bakar, ada juga peniaga-peniaga daripada Melaka yang memberi tiram sehingga 1,500 ekor tiram setiap minggu. Ini menunjukkan tiram juga mempunyai pasaran yang agak lumayan. Apa yang diperlukan adalah bantuan daripada pihak kerajaan. Kerajaan negeri boleh mencari lokasi-lokasi yang sesuai dan mengumpulkan nelayan-nelayan ini untuk beralih kepada industri aquaculture seperti ternakan tiram. Bantuan ini pula bukan sekadar terbatas kepada bantuan berbentuk kewangan tetapi juga bantuan kepakaran, teknologi dan teknikal. Jabatan Perikanan boleh membantu perusaha untuk memastikan benih-benih tiram ini boleh membesar dengan sempurna, memantau keadaan dan kualiti air, memantau penularan bakteria E. coli dan sebagainya. Bantuan sokongan kepakaran dan teknikal ini adalah sangat penting untuk menjamin kualiti dan membendung penularan penyakit dan juga keboleh pasaran tiram-tiram tersebut. Yang berhormat Datuk Speaker, Franklin D. Roosevelt pernah menyebutkan dengan izin, "The nation that destroys its soils destroys itself." Berdasarkan kepada satu laporan dengan izin Water Quality Assessment of Marine Park in Johor yang dijalankan oleh Jabatan Sains Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia pada tahun 2015, 4 sebab utama pencemaran telah dikenal pasti, iaitu sisa pepeja, pengawet kayu yang digunakan ke atas bot dan struktur di pulau, aktiviti perkapalan seperti kebocoran minyak dan kecemaran terma yang diakibatkan daripada perubahan iklim global. Analisis ini turut melibatkan pulau-pulau di Taman Laut Sultan Iskandar. Apabila kita berhasrat untuk membangunkan Caribbean of the East, kita sepatutnya terlebih dahulu mengatasi 3 punca pencemaran. Perubahan iklim global mungkin di luar capaian kita tetapi 3 punca lain boleh dikawal. Laporan yang saya sebutkan tadi telah menyatakan bahawa aktiviti pencemaran yang utama adalah kekurangan pengurusan sisa pekerja dan pembentukan yang berintegrasi telah meningkatkan paras bakteria E. coli, minyak dan gris dan logam berat dalam air di kawasan tersebut. Maka adalah sangat penting untuk kita memperbetulkan pengurusan sisa pekerja dan
pembentungan terlebih dahulu. Seperkara lagi yang ingin Bentayam membangkitkan adalah adakah kerajaan negeri telah membuat kajian impak alam sekitar sebelum membangunkan Caribbean of the East ini, atau akan guna loophole dengan izin seperti sebelum ini. Apabila kita merancang apa juga projek pembangunan adalah tidak wajar jika kita tidak melibatkan kesemua pemegang taruh. Semasa perancangan untuk membangunkan Caribbean of the East, adakah kerajaan negeri melibatkan pemegang taruh termasuk nelayan, penduduk tempatan dan operator pelancongan dalam setiap perbincangan dan perancangan? Mereka-mereka ini terlibat secara langsung dalam aktiviti ekonomi kerana mereka mendiami pulau-pulau tersebut. Mereka perlu mendapat sedikit impak daripada pembangunan. Kerajaan negeri perlu mendengar suara rakyat tempatan dahulu sebelum kita membawa orang luar masuk untuk membuat pelaburan. Takkan kita juga mahu men-PRC-kan Johor seperti mana yang berlaku di peringkat Persekutuan. Pemeliharaan dan pemeliharaan ini perlu dibuat dengan seimbang di mana hidupan laut boleh terus hidup tanpa terancang. Penduduk tempatan sebagai pemilik tempat juga boleh mendiami pulau-pulau tersebut dengan harmoni. Nelayan dan operator pelancongan juga boleh meneruskan aktiviti ekonomi mereka. Nelayan-nelayan sedia ada di pulau-pulau yang terlibat tidak boleh dikesampingkan. Bentayam juga mencadangkan agar pihak kerajaan negeri melihat kepada bagaimana kita boleh memanfaatkan kemahiran yang dimiliki oleh nelayan ini dan memindahkan mereka kepada industri lain. Sebagai contoh, kemahiran nelayan memandu bot boleh digunakan untuk membantu kerja-kerja pemeliharaan marine. Nelayan ini juga boleh diserapkan sebagai penguatkuasa pemeliharaan dan juga untuk aktiviti membenihkan semula karang-karang. Yang berhormat Datuk Speaker, sektor kesihatan awam negara kita turut berdepan cabaran dengan dalam iklim ekonomi yang suram ini. Kebakaran di wad ICU Hospital Sultanah Aminah adalah antara yang terburuk dalam sejarah kesihatan awam negara. Selain itu, terdapat laporan media berkenaan dengan kekurangan peruntukan untuk jabatan patologi di sekitar Johor Bahru sehingga mengganggu pelbagai ujian di hospital-hospital awam berikutan kekurangan reagen yang sangat kritikal. Ketika ini, Malaysia mempunyai nisbah 1.85 katil bagi 1,000 penduduk. Nisbah ini jauh lebih rendah daripada standard nisbah antarabangsa iaitu 2.5 kali katil bagi 1,000 penduduk dan kadar penggunaan katil di Hospital Sultanah Aminah telah mencapai tahap 93%. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, hampir 150 orang doktor pakar meletakkan jawatan di hospital awam setiap tahun semenjak 6 tahun lepas. Tetapi kita mempunyai 2,600 graduan perubatan yang tidak mendapat tempat untuk housemanship. Manakala dalam isu infrastruktur pula terdapat klinik-klinik kesihatan yang sangat sesat dan tidak kondusif. Waktu menunggu giliran sangat lama, manakala bagi yang memerlukan rawatan pakar atau pembedahan, ada yang terpaksa meletakkan nama dalam senarai menunggu dahulu. Dalam keadaan kelembapan ekonomi sekarang ini, ramai rakyat akan memilih untuk mendapatkan rawatan perubatan di hospital-hospital awam ekoran kekangan kewangan. Tetapi sektor kesihatan awam kita sedang berdepan dengan masalah dan hampir musnah. Di sinilah peranan yang boleh dimainkan oleh KPJ. Jacob adalah merupakan pemegang saham majoriti dalam KPJ. Jika kita benar-benar mahu menjaga kesejahteraan anak Johor, kerajaan negeri melalui KPJ sepatutnya merintis usaha untuk memperkenalkan satu skim insurans perubatan KPJ untuk anak-anak Johor. Polisi insurans perubatan ini pula akan menawarkan bayaran premium yang lebih rendah berbanding polisi insurans perubatan lain supaya anak-anak Johor mampu untuk menerima rawatan di hospital pakar KPJ. Perkara boleh dilaksanakan jika kita semua mempunyai itizam politik untuk melaksanakan. Jangan beri alasan KPJ adalah syarikat senarian
awam kerana tanahnya adalah dari Johor. Sebenarnya perkara ini merupakan alternatif tambahan kepada perkhidmatan kesihatan awam yang tidak mencukupi. Bangsa Johor bukan sahaja mahukan Bank of Johor, malah turut menambahkan polisi kesihatan bangsa Johor. Jikalau Presiden Obama memperkenalkan Obamacare, kita juga boleh memperkenalkan Johor Care, atau kalau kerajaan mahu menamakan Khalib Care pun okey. Benda yang tidak kecil hati kerana yang penting adalah rakyat mendapat manfaat kesihatan kepada KPJ. Yang berhormat Datuk Speaker, Bentayang menghargai usaha yang dilakukan untuk menurap semula premix di banyak jalan raya dalam daerah Muar, termasukkanlah dalam kawasan Bentayan. Akan tetapi kita juga sepatutnya memelihara dan menambah baik parit-parit dan saliran dari semasa ke semasa bagi mengelakkan masalah banjir kilap apabila berlakunya hujan lebat berpanjangan. Tindakan kerajaan negeri yang hanya menaikkan peruntukan jambatan pengairan dan saliran kepada hanya RM935,000 sahaja, pastikan dia akan menghadkan usaha untuk menambah baik parit dan saliran sungai seperti Sungai Bentayan dan di Jalan Datuk Haji Hassan Muar yang telah lama mengalami kerosakan tetapi sehingga kini masih tiada tindakan. Bilakah kerosakan ini akan... Bentayan sila gelung. Ya, sedikit lagi. Ini akan dibaiki. Okey, masih dalam isu parit, Bentayan juga berharap agar parit di kawasan pendapatan seperti di Kampung Ubi dan Lorong Bunga Ros dekat Jalan Daud Muar dan parit-parit taman perumahan yang telah berusia 30 hingga 40 tahun seperti Taman Bakaria dan Taman Utama 1 Jalan Sakir Muar dapat dinaik taraf agar penduduk tidak lagi perlu merasa resah dan berjaga-jaga setiap kali hujan lebat turun. Sebelum Bentayan menamatkan pembahasan, izinkan Bentayan memetik kata-kata Franklin D. Roosevelt sekali lagi. Dengan izin, we must scrupulously guard the civil rights and civil liberties of all our citizens, whatever their background. We must remember that any oppression, any injustice, any hatred is a wage designed to attack our civilization. Sekian, terima kasih.